Kali ini, marilah kita belajar firman Tuhan di bawah tajuk Makanan yang diturunkan Tuhan. Saya pernah melihat sebuah artikel. Pada masa sekarang, banyak penyakit tersebar luas. Jadi orang sangat risau tentang kesihatan dan ia digambarkan sebagai hipokondria. Oleh itu, ramai orang berusaha untuk memulihkan kesihatan mereka melalui makanan. Ada istilah makanan super. Baru-baru ini, saya mendengar istilah itu buat kali pertama. Nampaknya biasa di sekeliling kita. Saya tidak tahu ada isu seperti itu dalam masyarakat kita. Saya tahu bijirin seperti nasi, barley, dan sekoi. Tetapi artikel itu mengatakan nama-nama bijirin yang tidak biasa buat kita. Seperti amaran dan quinoa. Orang memanggil makanan seperti ini sebagai makanan yang diturunkan Tuhan. Di dalam Alkitab, Tuhan ialah Tuhan pencipta. Benar-benar ada makanan yang Dia turunkan kepada manusia. Apakah makanan yang Tuhan turunkan sepanjang umat Israel hidup di padang gurun selama 40 tahun? Tuhan menurunkan makanan yang dipanggil mana. Jika kita memikirkan tentang mana, orang percaya bahawa makanan super ialah makanan yang diturunkan Tuhan dengan kesan untuk memanjangkan hayat. Jadi, mereka menggunakan banyak wang untuk itu dan memakannya demi kesihatan, walaupun ia tidak sedap. Jadi, pada hari ini, marilah kita membandingkan makanan super yang kononnya makanan yang diturunkan Tuhan di dunia ini dengan makanan hidup sebenar yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap tahun, kita makan makanan yang Tuhan Kudus berikan kepada kita. Tahun demi tahun, Tuhan menjaminkan janji kehidupan kekal dan membuatkan kita memastikan itu. Sebagai anak-anak Sion yang tinggal dalam janji itu, kita harus berbangga diri. Makanan yang diturunkan Tuhan. Mengenai ini, marilah kita melihat Alkitab. 3.500 tahun dahulu, Musa membimbing umat Israel keluar dari Mesir. Dan mereka tinggal di padang gurun selama 40 tahun dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Sebulan selepas mereka meninggalkan Mesir, mereka mula kehabisan makanan yang dibawa. Umat Israel menggeletar ketakutan, berfikir, tanpa makanan, bagaimanakah kita dapat merentasi padang gurun yang bahaya ini dan tiba di tanah Kanaan? Apabila orang ketakutan, mereka cenderung menentukan seseorang dan merungut terhadapnya. Jika mereka mempercayai janji Tuhan, sama sekali tidak akan takut. Tetapi memandangkan hanya melihat realiti tanpa mempercayai janjinya, mereka takut. Mereka kehabisan bijirin yang dibawa dari Mesir. Walaupun mereka melihat di sekeliling, dia ada orang atau dia ada tempat yang dapat meminjamkan makanan. Hanya tanah gesang yang terpendang di depan mereka. Mereka merungut terhadap Tuhan dan bersungut terhadap pemimpin-pemimpin yang dilantik Tuhan. Siapakah yang dapat memberikan roti agar kita dapat hidup? Marilah kita kembali ke Mesir. Walaupun ditindas, bukankah lebih baik hidup sebagai hamba? Tetapi apabila masih hidup sebagai hamba, apakah yang mereka serukan? Mereka berseru setiap hari meminta bantuan Tuhan, berdoa, tolonglah selamatkan kami daripada penderitaan ini. Tuhan mendengar doa yang tidak berhenti selama kira-kira 400 tahun. Akhirnya, harapan mereka termakbul. Tetapi mereka mula bersungut kurang dari sebulan selepas mereka diselamatkan. Sememangnya, iman manusia adalah sangat lemah dan mudah putus. Orang yang mudah goyah oleh keadaan dimusnahkan di padang gurun pada akhirnya.
agar mereka tidak bersungut. Apakah yang Tuhan berikan kepada mereka semenjak hari itu? Tuhan membenarkan makanan yang Dia turunkan secukupnya. Berapakah bilangan mereka? Lelaki yang berumur lebih 20 tahun adalah kira-kira seramai 600,000 orang. Pada masa perjanjian lama, kebanyakan lelaki berumur 20-an sudah pun berkahwin. Mereka mempunyai isteri. Jika mereka mempunyai keluarga, sudah tentu ada anak-anak juga. Andaikan setiap keluarga mempunyai kira-kira 5 orang anak, jika kita mendarab 600,000 dengan 5, kita perlu mendarab dengan 6 kerana ada isteri. Jumlahnya ada berapa orang? 3,6 juta orang bergerak dalam kumpulan. Betapa hebatnya. Kuantiti makanan yang mereka makan mestilah banyak. Kalau begitu, dari manakah mereka mendapatkan makanan selama 40 tahun? Apabila mereka meninggalkan Mesir, mereka menyediakan makanan kecemasan selama sebulan, tak menuju ke arah tanah Kanaan. Tetapi, dalam masa sebulan sahaja, mereka kehabisan makanan. Kerana mereka lapar, mereka mulai bersungut dan merungut. Kemudian, Tuhan membuka pintu syurga dan mencurahkan makanan, iaitu mana yang disimpan di syurga seperti hujan. Ini benar-benar ialah makanan yang diturunkan Tuhan. Walaupun umat Israel makan makanan itu di padang gurun selama 40 tahun, apakah yang berlaku kepada mereka? Mereka semua mati. Melalui contoh bayangan, iaitu mana, Tuhan mengedarkan kita realiti mana pada zaman perjanjian baru. Juga, Tuhan memberitahu kita akan kebenaran yang membolehkan kita makan mana rohani yang telah tersembunyi. Pertama sekali, marilah mencari makanan yang Tuhan turunkan dalam kehidupan padang gurun. Marilah melihat buku Keluaran, bab 16, ayat 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh, ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya, pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya Mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kuih madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segoma penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang ku beri kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segoma penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan dapur hukum Tuhan untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan apa? Mereka makan mana. Dalam arti kata lain, dengan makan makanan yang Tuhan turunkan dari syurga, mereka menjalani kehidupan 40 tahun padang gurun. Mana ialah makanan yang Tuhan turunkan dari syurga? Kalau begitu, apakah yang Tuhan mahu kita ketahui melalui mana dalam kehidupan padang gurun? Alkitab berkata bahawa semua firman mempunyai pasangannya. Di dalam buku Yohanes bab 6, Yesus Kristus menjelaskan tentang mana. Marilah melihat buku Yohanes bab 6 ayat 41. Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang dia, kerana dia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari syurga. Yesus memanggil dirinya apa? Dia memanggil dirinya sebagai roti yang turun dari syurga. Yesus menjelaskan bahawa
Dia ialah mana yang Tuhan turunkan dari syurga selama 40 tahun di padang gurun. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapa yang kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari syurga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Marilah melihat ayat 48. Akulah roti adalah turun dari mana? Dari syurga. Yesus mengajak kita bahawa dia ialah realiti mana. Akulah roti hidup. Sekarang, dia membandingkan dirinya dengan mana. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah apa? Mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari syurga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Makanan yang diturunkan Tuhan wujud pada masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun, orang yang makan mana di padang gurun semuanya mati. Dan Yesus berkata, memandangkan aku ialah roti yang turun dari syurga, barang siapa makan roti ini tidak akan mati. Dia mengajak kita bahawa dia ialah roti sebenar yang Tuhan turunkan. Marilah melihat ayat 50. Inilah roti yang turun dari syurga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari syurga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup berapa lama? Hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah apa? Dagingku. Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Hari ini, jika sesiapa mahu makan makanan yang diturunkan Tuhan, mereka harus makan roti ini. Jika sesiapa makan roti yang Tuhan turunkan dari syurga, mereka akan hidup berapa lama? Buat selama-lamanya. Ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Maksudnya, dia ialah roti yang Tuhan turunkan. Yesus menambah, jikalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini ialah ajaran yang sangat misteri. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari syurga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Mana yang nenek moyangmu makan, ialah makanan yang diturunkan Tuhan. Dan aku ialah roti yang turun dari syurga, jadi akulah makanan yang diturunkan Tuhan. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus mengajak kita tentang hal itu. Pada masa perjanjian lama, Tuhan menurunkan mana dari syurga bagi umat Israel untuk dimakan, agar mereka dapat mengekalkan hidup fisikal dalam kehidupan padang gurun selama 40 tahun. Pada masa perjanjian baru, Yesus berkata bahawa dia ialah roti hidup yang turun dari syurga. Membandingkan mana bayangan dengan mana realiti, Yesus berkata, pada masa perjanjian lama, orang makan mana yang turun dari syurga mati. Tetapi, sesiapa yang makan aku tidak akan mati buat selama-lamanya. Sekarang, marilah kita melihat buku Wahyu dan belajar lebih banyak tentang mana. Daging dan darah Yesus. Inilah makanan yang diturunkan dari syurga. Dalam arti kata lain, makanan yang diturunkan Tuhan. Yesus berkata, akulah roti yang turun dari syurga. Akulah realiti mana.
Dan dia menambahkan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mempunyai hidup yang kekal. Untuk memahami kebenaran makan daging Yesus dan minum darahnya, kita perlu melihat Paskah yang muncul di dalam buku Matius bab 26. Marilah pergi ke buku Matius bab 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Paskah. Inilah perayaan kudus untuk makan makanan diturunkan Tuhan. Marilah melihat bagaimanakah Yesus dan para rasul memakannya pada 2000 tahun dahulu. Marilah melihat ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Apakah roti ini? Ini ialah babak menyambut Paskah. Dia mengambil roti Paskah dan mengucap berkat. Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur. Di dalam cawan ialah wain Paskah, betul? Dia mengambil cawan wain Paskah dan mengucap syukur. Mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah wain Paskah ialah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ini ialah makanan paling berharga yang Tuhan turunkan kepada manusia. Makanan di atas semua makanan. Kita boleh mengatakannya sebagai roti kudus atau makanan kudus. Yesus menambahkan makna kepada roti dan wain Paskah dengan berkata, "Roti Paskah ialah tubuhku, yaitu dagingku. Dan wain Paskah ialah darahku yang mahal." Di dalam buku Yohanes bab 6, Yesus membandingkan mana yang turun dari syurga dengan dirinya sendiri dan berkata bahawa dia ialah roti hidup yang turun dari syurga. Mengenai roti hidup, Yesus berkata, barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, mempunyai hidup yang kekal. Dan di dalam buku Matius bab 26, dia memberikan kita jawapan. Apakah yang dirujuk sebagai daging anak manusia? Roti Paskah. Dan apakah yang dirujuk sebagai darahnya? Wain Paskah. Dia berjanji kepada orang yang makan Paskah itu apa? Aku akan memberikan kehidupan kekal. Ini ialah benar-benar roti hidup yang diturunkan dari syurga. Dengan makan roti Paskah dan minum wain Paskah, kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Dalam arti kata lain, hari kita mewarisi daging dan darah kudus Tuhan ialah Paskah. Jadi Tuhan berkata, kamu kepunyaanku. Memandangkan kamu kepunyaanku, aku akan melindungimu dalam air atau dalam api, agar semua malapetaka akan melewati kamu. Dengan demikian, Tuhan memberikan janji kedua dan ketiga yang berharga ini. Betul? Kita harus selalu memberikan kesyukuran dan kemuliaan kepada Tuhan kerana memenangkan kita makan makanan yang diturunkannya tahun demi tahun. Apabila kita menginjil kepada orang, kita mesti menguduskan Paskah. Bagaimanakah respons mereka? Ramai yang bertanya, saya menghadiri gereja dalam masa yang agak lama, tetapi saya tidak mengetahui tentang Paskah. Bilakah kamu menyambutnya? Mengapakah mereka memberikan respons seperti itu? Kerana mereka tidak pernah mendengarnya atau melihatnya. Tetapi bagi orang makan roti hidup yang turun dari syurga ini, apakah yang dijanjikan? Kehidupan kekal. Yesus berkata bahawa hanya mereka yang layak memasuki kerajaan syurga abadi. Walaupun orang mendakwa bahawa mereka mempercayai Yesus, memandangkan mereka tidak mendengar atau mempercayai firman Kristus yang jelas ini, kita sangat cemas.
Sebaliknya, memandangkan kita mempunyai mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang mengerti, betapa diberkatinya kita. Yesus berkata, berbahagialah matamu kerana melihat, dan telingamu kerana mendengar. Kalau begitu, mengapakah gereja-gereja pada hari ini tidak mengetahui tentang makna hidup? Di dunia ini, ada ramai sarjana Alkitab, doktor teologi, pastor, dan seminari. Mengapakah mereka tidak mengetahui tentang Paskah? Sebenarnya, hal ini sudah pasti. Pada tahun 325 Masehi, Paskah dimasukkan syaitan melalui Majelis Nikia dan tidak dapat disambut lagi di bumi ini. Memandangkan Paskah lenyap di bumi, Tuhan mahu memberikan makanan hidup kepada anak-anaknya. Jadi, apakah yang Tuhan lakukan tentang makanan hidup? Buku Yesaya bab 25 menggambarkannya sebagai anggur yang tua benar, dan buku Wahyu menggambarkannya sebagai mana yang tersembunyi. Marilah pergi ke buku Wahyu bab 2. Buku Wahyu bab 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan apa? Kuberikan dari mana yang tersembunyi. Tak apakah lagi yang akan dia berikan? Tak aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Menurut buku 1 Petrus bab 2 ayat 4, batu putih melambangkan Yesus Kristus. Bagaimana pula dengan mana? Mana juga mewakili Yesus kerana dia berkata, akulah roti hidup yang turun dari syurga. Yesus mengatakan itu sejelasnya. Ku berikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh siapa? Selain oleh yang menerimanya. Pada masa dahulu, umat Israel makan mana yang turun dari syurga. Kalian semua, Tuhan memenangkan kita mempunyai hak istimewa ini pada zaman ini. Kepada orang yang mengedari ini, Tuhan berkata, tetapi berbahagialah matamu kerana melihat dan telingamu kerana mendengar. Kita berada dalam berkat seperti itu. Betapa gembiranya kita. Tuhan juga berjanji untuk memberikan kita mana yang tersembunyi. Seperti yang dikatakan tajuk khotbah pada hari ini, siapakah yang menurunkan makanan itu? Tuhan. Hanya Tuhan sahaja yang dapat menurunkan makanan itu. Jadi Yesus Kristus, yaitu realiti mana muncul dan memberitahu kita tentang kebenaran hidup yang tersembunyi dari abad ke abad. Dia muncul kepada kita dengan roti dan wine Paskah. Hari ini, kita makan roti Paskah dan minum wine Paskah. Apakah maksudnya? Maksudnya, Tuhan telah muncul kepada kita. Betul? Mana ialah makanan yang hanya Tuhan sahaja dapat berikan? Makanan ini tidak boleh diberikan oleh manusia. Makanan ini diturunkan dari syurga. Sebab itulah Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari syurga. Kalau begitu, dia yang membawa mana yang tersembunyi kepada kita pada akhir zaman ini adalah siapa? Mana dalam kebenaran kita adalah apa? Paskah. Betul? Jika ada seseorang yang menedahkan Paskah, yaitu kebenaran hidup, dan membenarkan kita makan Paskah, siapakah dia? Dia ialah Tuhan. Marilah melihat sama ada ini benar atau tidak melalui buku Yesaya bab 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya.
Di sini muncul anggur, yaitu wine, bukan roti. Di sini tidak digambarkan sebagai tersembunyi, tetapi sebagai tua. 여기는 감추었다고 안 하고 뭐라고 표현했죠? 저장했다. 오래 저장하였다. Di dalam buku Wahyu bab 2 tertulis, mana yang tersembunyi. Tetapi di sini dikatakan, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselumkan kepada segala suku bangsa, dan duduk yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan apa? Meniadakan maut untuk seterusnya. Dengan wine yang tua benar, dia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Di dalam 66 buah buku Alkitab, wine manakah yang meniadakan maut, iaitu memberikan kehidupan kekal? Dalam wine apakah Tuhan meletakkan janji ini? Wine Paskah. Apabila berjanji, apakah yang dia katakan? Inilah darah perjanjianku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan juga berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Memberikan kehidupan kekal bermaksud meniadakan maut untuk seterusnya. Betul? Dalam makna yang sama, buku Yesaya bab 25 berkata, dia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan buku Yohanes bab 6 berkata, dia memberikan kehidupan kekal. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah siapa? Inilah Tuhan kita. Dia memberikan kita mana yang tersembunyi ini, serta membawakan roti dan wine Paskah perjanjian baru yang telah tersembunyi. Inilah makanan yang diturunkan Tuhan. Jika kita mengetahui makanan yang diberikan, kita boleh mencari semudahnya Tuhan yang memberikan makanan. Hanya siapakah yang boleh memberikan makanan ini kepada kita? Hanya Tuhan. Hari ini, ada ramai orang Kristian dan ahli teologi. Tidak kira berapa ramainya mereka, adakah terdapat sesiapa yang berkata, kita mesti menyambut Paskah perjanjian baru? Jika tidak, kita tidak boleh menerima kehidupan kekal. Bagaimanakah Alkitab menggambarkan fenomena ini? Digambarkan sebagai tersembunyi. Memandangkan Tuhan menyembunyikannya, tiada orang yang dapat mencarinya. Tuhan datang, tak hanya Dia sahaja yang mencarinya. Hari ini, kita telah diberikan mana dan dimeteraikan sebagai umat syurga. Dan dibimbing ke dalam Paskah perjanjian baru, agar kita dapat memasuki syurga. Siapakah Tuhan Maha Kuasa yang membimbing kita ke Sion? Tuhan Bapa An Sang Hong dan Tuhan Ibu kita. Bapa dan Ibu sangat menghargai dan mengasihi kita, sehingga mereka membimbing ke kebenaran Paskah perjanjian baru, serta hanya membenarkan kita, yaitu anak-anak Sion, untuk memakannya. Jadi, marilah kita sentiasa ceria dan selalu makan makanan yang diturunkan Tuhan. Tuhan kita telah menjaminkan keselamatan dan kerajaan syurga abadi. Saya berharap semua ahli Sion kita akan hidup segembiranya dan penuh semangat dalam kegirangan serta kegembiraan ini. Marilah memberikan lebih banyak kemuliaan dan kesyukuran kepada Bapa dan Ibu kita kerana membimbing kita ke kebenaran Paskah perjanjian baru. Memandangkan Alkitab banyak membuktikan Tuhan kita seperti ini, janganlah kita mempunyai keraguan tetapi berfikir dengan iman. Sesungguhnya inilah Tuhan kita. Jika Dia bukan Tuhan, Dia tidak dapat memberikan kita makanan ini. Dengan iman yang teguh ini, marilah kita memberikan lebih banyak kemuliaan kepada Bapa An Sang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem baru. Dengan ini, saya tamatkan khutbah. Terima kasih banyak.